Contoh korang pakai tudung je. Tapi dia boleh buka pakaian korang. Bayangkan, berapa ramai wanita dekat luar sana yang menunjukkan wajah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kalian semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, makin hari dunia kita ni teknologi dia makin berkembang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan kita pun menjadi mudah. Kalau dulu kita susah nak beli makanan dan kita terpaksa keluar rumah, start enjin motor, start enjin kereta untuk beli makanan. Sekarang ni dengan teknologi kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada juga menjadi malas. Betul tak? Bila kita dah dimudahkan dengan cara kehidupan dengan teknologi ni, kehidupan kita makin mudah, maka kudrat kita menjadi makin malas. Maka kita akan habiskan masa kita di dalam phone kita. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makin teknologi berkembang, sebenarnya makin jauh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hari ni teknologi ini, apabila teknologi ni ada, satunya memang Allah yang ciptakan, bagus untuk manusia. Tapi apabila kita punya akidah tak betul, tauhid kita masih lemah, maka sebab tu hari ni ramai orang mempertuhankan dengan teknologi ataupun mempertuhankan dengan sains. Sebab tu hari ni tuan-tuan, teknologi memang bagus untuk diri kita, tapi sebenarnya dia akan mendatangkan lebih kemudaratan dalam kehidupan kita. Bukan aku nak cakap supaya kita tinggalkan teknologi. Memang kita ni hidup dalam teknologi. Tapi apa yang paling penting, bila kita tahu teknologi, maka ilmu agama pun kita lebih tahu lagi. Supaya apa? Kita tahu hukum hakam. Hari ni dengan teknologi, hari ni berapa ramai manusia mencari rezeki, mereka tak tahu mana datangnya unsur-unsurnya. Kan? Mungkin unsur-unsur haram, mereka dah tak kisah pun halal dan haram dalam rezeki pencarian mereka. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, sebab tu hari ni penting sangat-sangatlah. Kan? AI ni sebenarnya, AI ni dia boleh merosakkan kita punya mental. Okey, contoh macam mana kita tengok, korang tengok ni lah, AI telah menyediakan perubatan. AI sendiri, kita sekarang ni berharap pada teknologi. AI yang ambil alih untuk membuat perubatan. Okey, korang tengok ni pula. Akan ada ramai orang diberhentikan kerja. Disebabkan apa? Adanya robot AI ni. Maka tak ramai dah orang yang bekerja. Jadi apa persiapan kita? Sebab tu tuan-tuan, aku kat sini, sebab tu pentingnya kita akan mengalami satu fasa yang sangat getir, iaitu fitnah Dajjal. Sebab apa? Dajjal ni dia akan datang bawa teknologi. Dia akan bawa sains. Dia akan bawa kerajaan. Jadi dengan sistem yang dibuat oleh Dajjal ni, itu yang membuatkan dia boleh turunkan sesuatu tempat dengan turunnya hujan. Kat sini dia nak bagi kering kontang satu kawasan, maka tempat tu akan jadi padang jarak, padang terkukur. Satu tempat lagi nak turunkan salji, dia boleh turunkan salji. Satu tempat lagi dia nak banjirkan, dia boleh banjirkan. Satu tempat lagi nak bagi tsunami, dia boleh bagi tsunami kan. Itulah teknologi yang ada pada zaman sekarang. Jadi Dajjal ni akan bawa benda tu. Dan tak lama lagi akan adanya teknologi yang boleh menghidupkan manusia yang mati. Memang dalam hadis Nabi beritahu akan Dajjal ni boleh menghidupkan manusia. Dia boleh menghidupkan orang yang dah mati. Ini hadis sahih. Jadi inilah teknologi sains yang merosakkan kita punya akidah dan tauhid kita. Sebab tu tak salah kita nak belajar benda ni, tak salah. Aku nak bagi tahu kat korang, tak salah. Tapi yang salahnya bila kita tak letakkan agama di hadapan. Kita tak letakkan ilmu agama di hadapan. Kita tak letakkan ketakwaan setiap keputusan kita. Hari ni keputusan kita letakkan nafsu kita di hadapan, bukannya agama. Kita letakkan nafsu kita. Jadi sebab tu hari ni kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauhnya teknologi ini berkembang, maka makin jauhnya umat Nabi SAW akan disesatkan. Kalau kita tidak ada akidah yang betul. Kalau kita tidak belajar ilmu tauhid. Kita tak belajar ilmu tasawuf. Benda ni penting tuan-tuan. Macam mana generasi kita? Waktu generasi aku, telefon bimbit teknologi tak ada. Tak ada.
kita masih lagi dapat bersukan, kita masih lagi dapat pergi ziarah rumah ke rumah, kita masih lagi dapat main konda-kondi, kan? Kita masih lagi dapat main tenteng, main bola sepak, apa semualah yang duduk kat kampung lah. Kita boleh panjat pokok. Tapi hari ni keadaan telah berubah. Anak-anak kita sekarang ni macam mana? Anak-anak kita ni lebih kepada teknologi, lebih kepada telefon. Sebab tu hari ni aku nak bagi tahu kat korang, teknologi ni berkembang, sebenarnya sekolah-sekolah yang ada sekarang ni tidak relevan. Sekolah-sekolah yang berada sekarang ni tidak relevan apa yang mereka belajar, tak sama dengan kehidupan mereka. Sebab tu kita kena adakan satu sekolah mengenai media sosial, macam mana nak bentuk satu orang kata pelapis ataupun anak-anak kita ni macam mana nak menggunakan media sosial dengan betul. Sistem AI ni contoh tak ada belajar dekat sekolah. Sebab apa kita akan menggunakan AI ni? Macam mana nak ikut cara yang betul? Kalau cara yang betul, kita akan ikut benda yang betul. Tapi bayangkan kalau kat sekolah tak ada ajar benda ni, macam mana anak-anak kita gunakan benda ni pada benda yang maksiat. Contoh, sebab tu wanita, kita jangan letak gambar kita, video kita dekat media sosial. Sebab apa? AI yang ada sekarang ni, ada satu lagi apps, dia boleh, contoh korang pakai tudung je, tapi dia boleh buka pakaian korang. Bayangkan, berapa ramai wanita dekat luar sana yang menunjukkan wajah mereka. Bayangkan, keadaan korang, dia boleh bogilkan korang, ataupun dia boleh tanggalkan pakaian kalian. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu kena hati-hati. Dan makin adanya teknologi, maka kudrat seorang manusia ni akan dikurangkan. Jadi aku nak bagi tahu kat kalian, cubalah belajar berniaga dan wujudkan satu komuniti dalam media sosial. Belajar. Semua benda ni kita, sebab akhir zaman ni kita kena tahu banyak benda. Kalau dulu mungkin kita tahu part ni je, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tak ada orang kata challenge dengan dunia luar. Sekarang ni dengan kita kena challenge dengan dunia. Sebab apa? Berkembangnya teknologi. Sebab tu kita tak boleh satu perkara je kita tahu. Kita kena tahu banyak perkara zaman sekarang ni. Kalau tak, habis. Kita akan ketinggalan dan mungkin akidah kita akan terbabas. Bayangkan. Jadi sebenarnya teknologi AI ni banyak bahayanya pada manusia, terutamanya wanita. Sebab tu para wanita ni banyak mengikut Dajjal. Ramai wanita menjadi pengikut Dajjal. Sebab tu pentingnya kita belajar ilmu teknologi akhir zaman ni. Kita kena tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Sebab tu kita kena hati-hati supaya kita elakkan diri kita. Supaya kita tak terjerumus dengan cara kehidupan Yahudi Nasara. Hari ini berapa ramai manusia, terutamanya orang Islam, yang terikut sehasta demi sehasta masuk ke dalam lubang biawak. Cara kehidupan kita. Contoh, mengenai siwak. Siapa yang tahu pasal siwak? Para wanita zaman sekarang, siapa tahu siwak? Bentuk siwak. Okey, siwak. Okey, orang kafir pun gosok gigi. Orang Islam pun gosok gigi. Tapi apa yang membezakan cara kehidupan orang Islam dengan orang kafir? Jadi Nabi bawa lah siwak. Ini cara kita gosok gigi. Sebab apa? Dalam siwak ni, kayu sugi ni ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji mulut kita tidak berbau, gigi kita kuat, gusi kita kuat, hafalan kita akan jadi kuat. Kita akan sentiasa membesarkan Allah SWT setiap mulut-mulut kita ni. Kita yang paling penting, kita dapat mengucapkan syahadah di akhir kalam kita. Sebab tu penting. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi sebab tu pentingnya kita hidupkan sunnah Nabi. Nabi tunjuk cara kehidupan kita. Macam mana nak bezakan cara kehidupan orang Yahudi, Nasara dengan cara orang Islam. Nabi bawa. Sebab tu dalam media sosial pun kita kena ajar pada umat mengenai sunnah Nabi. Supaya apa? Kita kena betulkan alignment kita balik. Tolonglah tuan-tuan, puan-puan, anak-anak kita ni, ya Allahu Akbar. Ajar, pantau mereka dalam media sosial. Kalau tak, mereka akan menjadi sosial lah. Tolonglah, teknologi AI ni, kalau korang tak tahu guna, akan banyak mendatangkan mudarat. Bukan kebaikan, mudarat.
Sampai bila kita nak kena ikut telunjuk mereka ni? Kita ni bantuan Allah SWT bersama kita apabila kita hidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam syurga nanti, insya-Allah. Jadi kita kembali pada Allah SWT. Kita kena berhati-hati, pantau anak-anak kita, pantaulah isteri kita menggunakan teknologi. Sebab apa? Mereka inilah yang akan ramainya mengikut Dajjal. Macam mana kita kena ajar mereka ini macam mana cara orang Islam masuk tandas. Sebab orang kafir pun masuk tandas. Masuk tandas, keluar rumah, masuk dalam rumah, cara tidur, cara makan. Ini berapa ramai orang Islam yang terikut cara Yahudi Nasara. Kembalilah, belajarlah. Kita pergilah, ramaikan masjid, ramaikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, solat dekat masjid. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah, itu yang lebih baik. Betul tak? Yang paling penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.